Ya, sekarang kita dengar macam-macam pandangan, salah orang tu, salah orang ini. Ya. Saya tak mau ulas lah. Ya. Kata saya pun berebut. Ya. Saudara tahu, janji itu pada tahun 2018. Dah sign semua. Tak tunai. Itu pun saya tak komplain. Terus sabar. Kemudian ada kawan-kawan cadang. Kalau boleh dalam situ, biar saya ke Timbalan Perdana Menteri. Tak boleh. Tak apa, kita teruskan. Nak kutuk saya lagi buat apa? Ya. Saya boleh jawab. Kalau tanya mengapa, saya sambung sikit bab ini. Kerana bila Tun Mahathir meletakkan jawatan, kejutan. Tapi lepas itu segera dia ambil sebagai interim Perdana Menteri sementara. Kita masa itu kita banyak yang sedih lah. Sebenarnya dah letak sungguh-sungguh. Rupanya tak letak. Letak sementara jadi Perdana Menteri sementara. Okey. Dan kita kata tak apalah, untuk kestabilan politik dan perjuangan jangka panjang, kita sokong. Semua sokong Perdana Menteri sementara supaya dapat kekal. Dan bila dapat sokongan, Tun Mahathir mencadangkan supaya dia letakkan satu sistem pentadbiran baru di mana dia mempunyai kuasa melantik siapa yang dia minat dan suka, dan tidak ada peranan tokoh-tokoh parti politik dan parti politik. Jadi pada masa itu saya sebutlah macam mana sistem kita ini kena undi, kena musyawarah dengan parti-parti, dengan pemimpin parti. Dia tak payah. Kerana semua orang sokong dia. Bukan saja Pakatan Harapan, PAS, UMNO, Keadilan, DAP, Amanah, Bersatu dan parti-parti Sabah Sarawak. Semua sokong. Jadi kalau sudah semua sokong, mesti ikut dia. Kita sokong, tetapi tidak bermakna kita boleh ketepikan agenda perubahan, musyawarah di kalangan kita, perbincangan. Orang yang dirangkat mesti juga mewakili hasrat pandangan dia. Mana boleh seorang-seorang. Sistem itu sistem politik kita. Ya. Tak apalah. Ya. Tapi oleh kerana cadangan itulah nampak meninggalkan parti, maka sebab itu PAS dan UMNO memilih untuk tidak menyokong beliau dan menyokong supaya dia adakan pilihan raya segera. Kita juga tahu pilihan raya segera itu tidak mudah. Sebab pertamanya belanjanya paling kurang 800 juta ringgit. Keduanya, ini dalam COVID-19, virus ini, bahayanya besar. Yesus saudara pun sentiasa basuh tangan, sabun tangan. Tak payah nak peluk-peluk, kita tangguhlah sekejap. Salam sikit-sikit sudah. Sebab merebak itu, dia mungkin menjadi malapetaka besar kepada negara kita. Jadi jangan kecil hati, saya tak peluk malam ni. Kita peluk kemudian insya-Allah. Baik. Jadi bila mereka tidak sokong, jadi kita minta Tun Mahathir mempengurusikan majlis Pakatan Harapan malam itu. Beliau enggan kerana dia kata dia bukan lagi dalam Pakatan Harapan. Kalau dia berkurusi Pakatan Harapan, dia akan berkurusi mesyuarat Muafakat Nasional, JPN dan sebagainya. Maka dalam keadaan itu keadaan calon yang menyokong Pakatan Harapan, melainkan kembali kepada calon asal Pakatan Harapan, itu yang dikemukakan nama saya. Itu bukan kita tolak dan kita khianat. Dah. Itu faktanya. Saya terpaksa ulas kerana Tun Mahathir dia bawa penjelasan seolah-olah kita tidak sokong dia. Tapi saya nak bagi tahulah sebab. Walaupun selepas itu kita berunding semula untuk adakan kekuatan bersama. Itu dia keadaannya. Dan sekarang ni Pakatan Harapan satu pihak, Bersatu satu pihak, dan kita ada juga kerjasama. Walaupun Bersatu dia pecah dua. Satu Bersatu Mahathir, satu Bersatu Muhyiddin. Dan yang lain itu dalam kerajaan sekarang.
Tapi ini semua pergeseran politik bagi saya sementara. Apa yang perlu kita lakukan ialah perkuat jentera kita. Dan parti induk keadilan ini harus kukuh. Kita bermula dengan 50 kerusi parlimen, 10 kianati kita yang kemudian mencetuskan pergolakan. Ini pengkhianatan yang akbar, pengkhianatan besar. Kerana inilah yang memulakan, ya, dan kita bukan kenal baru, dah lama ni. Kalau kita, Allah terkejut. Kalau sudah terkejut sekarang, maknanya memang sudah tak ikuti perkembangan. Kalau sahabat kita di Indonesia menjadi terkejut, kita faham sebab dia tak ikuti dari dekat. Tapi kita dah tahu ini. Pertemuan dengan 20 ahli UMNO di rumah. Ya, itu itu berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Ya. Dan ulasan saya di parlimen tentang peranan orang yang khianati itu juga bulan Disember, awal Disember atau akhir November. Ini bukan baru. Tapi di takdir begitu, kita harus istiqamah. Istiqamah ini dengan kembali gilap semula idealisme perjuangan. Apa ni? Kita nak rebut apa lagi? Nak rebut menteri ni. Ya? Rakyat macam mana? Ya? Saya sebut tadi negeri ini kaya. Kemiskinan ni, yang dia cakap hidup Melayu-Melayu ni, dah berapa tahun, sejak awal merdeka sampai sekarang, pemimpin Melayu lah yang jaga negeri ini. Kemiskinan masih tinggi. Kesenjangan masih ada. Dan pemimpin-pemimpin cakap soal umum. Soal nak bela nasib rakyat itu, dia ringankan. Nak bela macam mana? Semua nak kira nak rebut kekayaan. Seorang 2 bilion, seorang 1 bilion. Ya. Dan ini bukan kita kata. Ini kenyataan di mahkamah. Ada seorang mantan menteri yang sudah meninggal oleh kerana pertelingkahan antara mertuanya dengan isterinya, kekayaan 2 bilion ringgit. Ada seorang mantan menteri, kekayaannya 900 juta ringgit. Ya. Jadi, mengapa perkara yang diizinkan? Dan kemudian, naratif di kalangan kampung apa? Ini saja harapan bagi orang Melayu. Pemerintahan Melayu untuk jaga Melayu. Dan musuhnya adalah DAP. Dan Salah Anwar ini kerana dia bekerjasama dengan parti Cina. Saya boleh kerjasama parti Cina. Tapi saya tak pernah khianat amanah kepada orang Melayu dan membela nasib orang Melayu. Ya. Saya tidak pernah merasakan wajar kita pimpin kalau orang Melayu itu terheret dan tersisih hidup mereka. Dan Bumi Putra Sabah Sarawak. Malah orang Cina miskin, orang India miskin. Apa hebatnya seperti yang saya sebut minggu lalu? Islam ini, orang Islam ni hebatnya apa? Yang kita sebut rahmatan lil alamin. Kerana dia ada keistimewaannya. Apa the uniqueness of Islam, of a Muslim? Ialah kerana bila dia bicara tentang keamanan, keamanan bagi semua. Kalau dia bercakap soal keadilan, keadilan yang tidak pilih kaum, tidak pilih penganut agama. Keadilan bagi semua. Kalau nak bela nasib rakyat, dia bela semua. Itu sebab mengapa orang Muslim boleh diangkat. Kalau tidak, apa beza dia kita dengan orang lain? Dia jadi penguasa, dia tekan orang lain. Dia jadi satu kabilah, dia tekan kabilah lain. Itu ciri masyarakat jahiliyah yang kita kupas dulu oleh Maulana Abdul Hasan Ali Nadwi. Dia kalangan orang kaya, orang berharta dan orang berilmu. Jadi saudara-saudara kena ingat. Tak payah nak apologetik, nak bermaaf. Oh, saya ni kena maaf lah sebab saya nak bila cakap soal kemiskinan, nak kena sebut dia orang India miskin, tu juga tanggungjawab saya. Ini istimewa peranan Rasulullah SAW. Tapi kita sebut uswatun hasanah, khuluqun azim. Rasulullah itu dalam membedakan orang jirannya dan orang miskin, tak pernah bedakan sama ada orang Muslim atau bukan Islam. Itu sebabnya Rasulullah itu jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sebabnya dia jadi itu uswatun hasanah. Itu yang disebut ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu yang jadikan contoh.
Saudara, ayat ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ini bukan umat yang sederhana dan seimbang dan maintain the equilibrium yang hebat ini, mercu tentang the moderation yang di bawah itu, bukan dia tak sebut orang Islam. Ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya orang manusia 'alan nas, manusia tengok sebagai boleh saksi. Ini dia orang Islam ni. Dia adil betul. Dia jaga semua. Orang Islam miskin, orang India miskin, Hindu miskin, orang Buddhis miskin, orang Kristian miskin. Dia jaga, dia adil. Dia tak rompak harta orang Islam. Dia tak rompak orang Melayu, orang Cina atau Buddhis. Dia jaga semua. Yang ini kita rompak semua. Orang Islam punya kita rompak, orang Buddhis punya kita rompak, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan kita ingat. Ini yang litakunu syuhada'a 'alan nas. Maknanya, kalau orang Islam tu jadi contoh equilibrium yang baik. Dia jadi contoh. Jadi saksi. Orang manusia semuanya lihat ini dia. Kau sudah tanya saudara, yang Anwar terlibat dalam politik ni apa? Saya rasa orang cemuh. Politik ini, kata Herman Kahn, uncharismatic, low moral profession. Orang tak percaya dah. Bohong. Cakap soal rakyat, yang kaya dia seorang. Cakap soal membela, menegakkan keadilan. Adil bagi bini dia dengan anak dia. Ya. Puluh tahun dah bagi peluang pemerintahan. Nak tunjuk sebagai contoh. Tunjuk kesederhanaan. Tapi hanya memperkayakan keluarga. Ini yang berlaku. Dulu dan sekarang. Ini yang kita cuba bawa perubahan, saudara. Jadi aku tanya, kita nak buktikan bahawa boleh jadi penguasa ini bukan ini. Kita boleh buktikan bahawa orang politik pun ada yang ada prinsip. Yang tak mestinya nak rebut kekayaan, nak tunjuk keangkuhan, nak zalim kepada orang. Ya, tetapi tertangguh. Bukan terbatal. Tertangguh. Kena ingat. Jadi mudah-mudahan saudara istiqamah. Ingat ya. Jangan ni gusar dosa. Apalah. Tak payah. Buat kerja. Perkuat ranting-ranting kita. Ya. Jangan serah negeri ini kepada orang yang khianat. Mana rakyat bagi dalam pilihan raya? Pilih. Mana ada boleh tengah jalan boleh kecoh macam tu? Mana boleh? Ya. Janji, kamu sokong aku dapat menteri. Jadi, malu kita. Dunia sekarang melihat bagaimana percaturan ahli-ahli parlimen ini tengok dari segi nak dapat kekayaan dan kedudukan. Malu kita sebagai negara. Malaysia sekarang dalam peta dunia. Semua orang lihat. Kalau dulu, kalau kita ke Indonesia itu, wah korupsi. Korupsinya besar. Rupa-rupanya katanya Malaysia ini lebih licik. Korupsinya itu lebih halus, lebih canggih, Pak. Tapi ternyata sekarang ini jadi rebutan jual beli. Sebab tu saya kata tak apa, terus. Dia nak angkat sumpah hari Selasa, angkat sumpah. Tapi dia tidak boleh menukar kenyataan atau memadamkan kenyataan dan persepsi rakyat bahawa ini berlaku kerana khianat dari keadilan, khianat dari kalangan lain, dan kemudian memilih untuk memperoleh dukungan dengan janji jawatan dan wang ringgit. Saudara, ada janji kita, kami perintah, kami akan bela nasib rakyat miskin. Kami perintah, kami akan kurangkan jurang kesenjangan di antara yang maha kaya dan maha miskin. Kami perintah, anak-anak kami dan keluarga kami tidak akan mengambil faedah kontrak dan memperkayakan diri dan keluarga mereka. Saudara, dulu pun tak ada, sekarang pun tidak ada. Dan kalau kita serah terus begitu, nasib kita seperti lebay malang akhirnya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Saya mohon
Minta maaf kerana ramai yang datang juga dia kena dengar penjelasan begini. Dia kata minggu lalu dia tak puas hati, marah saya pula. Sabar pun kena marah. Garang pun kena marah. Jadi malam ni saya ambil kesempatan menjelaskan sedikit. Tetapi saya rumuskan dengan menyatakan jawapannya itu pada kita. Tidak hari ini, esok. Tidak minggu ini, minggu depan. Tidak bulan ini, bulan berikut. Tidak tahun ini, tahun depan. Tetapi insya-Allah kita dapat perolehi kemenangan dengan izin Allah Taala. Ya, ini yang sebut. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.